Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua untuk segmen solution bersama dengan Muslim Volunteer Malaysia. Okey, so sekarang ni kita tunggu dulu untuk rakan-rakan yang lain untuk join aktivitas kita pada hari ini. Kepada anda semua yang dah masuk mungkin boleh say hi ke ataupun dengar suara ke tak ataupun sebagainya. Okey. So sementara kita nak tunggu yang lain masuk untuk join live kita pada hari ini. Okey, mungkin saya nak ceritakan sedikit untuk edisi solution ni ataupun segmen solution ni sebenarnya masih baru lagi di Muslim Volunteer Malaysia, dan untuk pada malam ini kita baru masuk untuk episod yang kedua. Pada 2 minggu lepas kita ada, dan ini untuk episod yang kedua lah, dan insyaAllah kita akan cuba konsisten untuk setiap bulan. Kita akan live bersama dengan anda semua, dan pasti ramai tertanya kenapa kita pilih nama solution. Kerana solution ni adalah lebih dekat untuk kita nak selesaikan sebarang persoalan, untuk kita cari solusi bagaimana nak selesaikan isu-isu yang biasanya orang kata apa, isu-isu yang dekat lah dengan anak muda. That's why Muslim Volunteer Malaysia mewujudkan segmen solution khas untuk anak-anak muda di luar sana. Okey, baik, insyaAllah lagi dalam 2-3 minit kita akan start. Kita akan tunggu dulu yang lain masuk untuk bersama dengan kita live pada hari ini. Dan untuk anda semua kena tengok live ni sampai habis, ataupun boleh sharekan link FB Live di Facebook anda, sebab tajuk kita pada hari ini bagi saya sangat best. Yang tetamu jemputan kita pada hari ini pun bukan orang biasa-biasa, sangat luar biasa. Dan pastinya kita nak rungkaikan sesuatu ataupun topik yang sangat best pada hari ini. Kepada anda semua, stay sampai habis. Jangan lupa share supaya lebih ramai dapat tahu apa sebenarnya yang bakal kita rungkaikan pada hari ini. Okay. So mungkin kita tengah tunggu ramai ke yang dah masuk ke belum kan? Nak tengok. Okey, so ramai yang dah komen. Okey, suara jelas apa semua. Okey, yang dah masuk mungkin dah boleh ready kan buku, dah boleh ready kan nota untuk kita nak tulis hari ni, sebab tajuk hari ni bukan tajuk biasa-biasa. Okey, saya rasa kita dah boleh mulakan untuk live streaming kita pada hari ini. Okey, baiklah, jom kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita start, kita mulakan majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Okey, baiklah kepada semua, nama saya Azizi Kamizi, merupakan salah seorang sukarelawan di Muslim Volunteer Malaysia. Dan pada hari ini kita ada seorang tetamu jemputan yang sangat special, dan juga tajuk hari ini yang akan kita kupaskan adalah fake braces. Betul ke bahaya? So saya pun pakai braces juga kan, jadi kita nak rungkaikan, mungkin doktor nanti yang ini akan datang nanti boleh rungkaikan sebenarnya fake braces saya ni original ke ataupun fake tipu lah ataupun braces tipu. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, jom saya perkenalkan kepada anda kita punya panel jemputan kita pada hari ini, iaitu Dr. Halimah Nasaruddin daripada Dental Place. Tapi sebelum tu, terima kasih nak ucapkan kepada Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai kerana sponsor kita punya live streaming pada hari ini. Jadi kepada anda yang ada berkaitan tentang masalah kesihatan mental, depression, anxiety ke apa, anda boleh terus ke Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai kerana mereka begitu pakar untuk selesaikan masalah ataupun penyakit yang sebegini. Okey, baiklah, kita teruskan semula bersama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini. Jom kita persilakan Dr. Halimah Nasaruddin yang merupakan seorang dentist dan juga founder kepada KFC Dental Place.
Okay, so kita jemput Dr. Halimah masuk. Okay, hai. Assalamualaikum Dr. Halimah. Salam. Thank you, Okay. Azizi. Kalau tengok ni macam budak sekolah ni, betul-betul doktor ni. Okay, doktor, sihat hari ni? Sihat. Alhamdulillah. Okay, so Alhamdulillah doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita punya segmen solution, perusahaan anak muda kita pada hari ini. Dan saya rasa tajuk pada hari ini pun sangat istimewa berkaitan tentang fake braces. Betul ke bahaya? Doktor rasa bahaya ke doktor? Bahaya. Okay, baiklah. Doktor, mungkin doktor boleh ceritakan sedikit dia datang ke, hobi ke apa ke? Tak adalah. Doktor boleh ceritakan sikit lah doktor berkaitan tentang doktor sendiri insyaAllah. Okey, nama saya Dr. Halimah binti Muhammad Nasaruddin. Okey, saya bekerja sebagai doktor gigi selama 8 tahun. Saya graduasi daripada ITM. Okey. So dah 2 tahun saya buka saya punya own klinik lah. Own klinik, nama dia Dental Place. Alright, dan kita pun telah berkolaborasi dengan MVM untuk tolong macam-macam lah ini a lot of aspects. Alright, so hari ni terima kasih sebab jemput saya berkenaan nak minta saya ceritakan tentang fake braces. Sebab benda ni memang hangat lah sekarang kan. Betul. Okey, baiklah, sebenarnya macam dia kata tadi, Dental Place ni merupakan rakan corporate kita di Muslim Volunteer Malaysia, di mana ada dana-dana yang disumbangkan daripada pihak Dental Place untuk projek-projek di Muslim Volunteer Malaysia. Okey, dan untuk Halimah ni bukan calon-calon orang. Kita boleh panggil juga doktor selebriti sebenarnya. Jemputan sana sini, ML Studio, banyak saya rasa yang doktor dah orang kata membantu untuk menyebarkanlah berita-berita kebaikan yang berkaitan tentang yang pergigian khususnya. Okey doktor, kita ada 1 jam di hari ini untuk kita nak habiskan kita punya segmen. Okey, mungkin sebagai seorang doktor yang bertauliah lah dah 8 tahun kan, mungkin doktor boleh ceritakan sebenarnya sejak bila ni fake braces ni mula memasuki Malaysia sebagai contoh je kan. Bila mana kita tengok, saya rasa 2-3 tahun sekarang ni banyak dah doktor palsu. Sorry tak cakap doktor palsu lah sebab bukan senang kan. Nak jadi doktor tiba-tiba macam tu je. Dan lebih memeranjatkan mereka berani untuk menonjolkan diri mereka di khalayak ramai, malah di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter apa semua kan. Jadi doktor rasa mungkin doktor boleh ceritakan sejarah penemuan doktor. Okay. Alright, basically bukanlah sejarah sangat tapi yang saya perasan sejak dalam 2014 macam tu lah. Okay. Sebab masa saya grad 2013, masa tu tak ada lagi dengar, masa tu I pun masa tu remaja kan. So saya tak adalah dengar lagi benda ni. Tapi after that, lepas Facebook, Twitter, Instagram, okay. So dari situ social media tu makin ramai orang guna. So dia jadi tiba-tiba muncul this issue, ada fake braces, fake veneers, tapi masa tu fake braces lah. Alright, and saya juga dengar daripada negara luar. Selalunya benda ni dia start dari negara luar dulu kan. Malaysia ni selalu ikut kan. So dia daripada Thailand, ada juga from Indonesia, alright. So dari situlah, dari 2014 macam tu kita dah start nampak dekat news, okay. Dah start ada, bila kita praktis tu dah dengar ada orang pakai ni, okay. So dalam tahun-tahun tu lah. So kalau 2014 dah berapa tahun? Dekat 7 tahun juga ya. And still sekarang masih lagi ramai pakai. Right? Okay, so yelah maknanya benda ni sebenarnya saya boleh katakan daripada pengaruh luar lah datang ke kita sebagai contoh. Okay doktor, so macam braces sendiri sebenarnya adakah dia ada pelbagai jenis ataupun semua orang yang pakai braces ni sama je? Kadang tengok macam saya punya braces ni satu kali je, kadang tengok ada yang berpattern-pattern, ada yang macam-macam jenis. Jadi doktor rasa tak, ini memang ada ke braces yang pelbagai jenis ni sebenarnya? Okay, braces ni memang ada beberapa jenis lah. Okay, yang paling biasa is conventional, yang biasa, and then kita kena tukar-tukar getah lah every month ya. Ada juga yang
tak ada getah pun ada, nama dia self-ligating. Situ ada orang yang tak suka nak colour-colour, nak nampak macam sekata je, metal colour, right? Ada juga yang dia punya material ceramik, dia warna clear lagi, alright? So basically tapi modality benda ni actually semua benda yang sama. Treatment dia benda yang sama untuk menggerakkan gigi, just that different type of materials lah. Okay, macam yang cakap tadi, yang you kata ada yang tukar-tukar colour semua tu, yang tu memang ada. Cuma ni yang tu lah yang menjadi tarikan remaja tu, bila fake ni datang, dia lagi bermacam-macam kan benda itu, dan jadi fashion pula benda tu. Lagi-lagi macam dekat sekolah, so bila a lot of colour, a lot of shape ni, dia orang jadi tertarik and rasa macam benda tu adalah macam aksesori nak pakai untuk kecantikan lah. Walaupun dekat klinik ni kita pakaikan braces ni sebenarnya untuk restore you punya function, untuk estetik yang lebih baik, ataupun ada juga masalah yang sangat teruk sampai percakapan pun terefek. So benda tu basically untuk treatment, bukanlah untuk fashion, ya. So yang tu lah yang berlakunya fake braces ni. Orang banyak lagi golongan remaja lah. Diorang nak, dia rasa cantik lah, nak cantik kan, nak tukar-tukar, seronok, tapi sebenarnya banyak lagi efek benda yang mereka tak tahu daripada tindakan pakai fake braces tu. Okay, faham. Okay, maknanya proses nak pakai braces ni pun sebenarnya panjang kan. Juga saya sendiri punya pengalaman pun, dan saya pun rasa tak sabar nak buka sebenarnya. Sebab bila pakai braces ni, isu paling besar dia adalah ulcer. Itulah sebulan kalau tak kena ulcer memang tak sah. Ya, betul. Tapi yang pakai tu hanya sebenarnya dia fikir nak cantik je. Dia tak fikir. Betul. Itu kita akan rungkaikan hari ni lah, sebab kita nak bagi kesedaran ke orang tentang fake braces ni bukan you pakai macam tu, lepas tu dah habis macam tu. No. Dia effect you punya kesihatan mulut. Yang tu yang kita nak elakkan. I see, faham. Okey doktor, jadi bila kita bercerita tentang isu fake braces ni, sebenarnya kalau doktor lihat sendirilah, ramai yang pakai fake braces ni adalah golongan yang berusia ataupun anak muda sebenarnya. Okay. So memang definitely anak muda lah. Okay, yang lagi dia dekat sekolah. Sekarang budak-budak dah start ada phone. So fashion baru ni sangat, dia orang macam rasa nak up to date. Okay, so even ada je yang tak ada masalah apa-apa pun memang saja-saja pakai untuk nak berfashion lah. Alright, and then juga selalu anak muda lah, remaja lah. Tapi kalau lingkungan 30 lebih tu selalunya dah jarang lah, sebab dah ada kesedaran kan. Selalunya anak muda. Yang buatnya pun selalunya anak muda lah. Alright. Okay, so kepada anda semua, kalau ada sebarang persoalan nak tanya pada hari ini berkaitan apa sahaja tentang braces, boleh sahaja, nanti saya akan kumpulkan soalan dan kita akan tanyakan pada Dr. Halimah sendirilah. Okey doktor, soalan seterusnya doktor. Macam mana kita nak kenal seseorang doktor palsu? Sebab kadang ni itu orang boleh je menipu kan. Saya ni doktor lah daripada universiti sekian ke apa. Biasanya macam normally kita akan pergi ke klinik, tapi mungkin disebabkan mereka ni yang jenis yang pandai berkomunikasi, mereka menyatakan mereka adalah doktor sebenar. Jadi ada tak tips-tips macam mana kita nak kenal, oh kau ni doktor tipu rupanya, macam tu, ada tak cara tu doktor? Okay, first yang saya perasan lah ramai yang cari benda-benda ni dekat dalam IG ke apa kan, daripada hashtag apa semua. So dari situ dia akan delete kepada page yang about these braces things, and you don't know daripada situ ini betul ke tak kan. Macam sama je macam braces, tapi betul ke tak, betul murah. Murah banyak ni, macam okay lah, I will just want to try. Okay, so daripada situ sebenarnya you boleh tahu. Okay, braces yang normal, first harga dia tidaklah semurah yang macam tu. And then you kena tahulah basically kalau you tanya-tanya tu dia buat dekat mana. Selalunya orang yang buat fake braces ni dia tak buat kat klinik lah. Kalau you pergi klinik, you akan doktor yang buat braces ni, kita ada kita punya certificate as a doctor apa semua mestilah dipaparkan di klinik. Jadinya kalau kami tidak paparkan, kami tidak boleh merawat pasien. Faham So kalau
kalau you dipanggil untuk ke rumah ataupun ke hotel untuk buat braces, mestilah tak betul kan. Dia sebenarnya benda ni logik akal je. Dia sometimes orang tu tahu, you tahu tu bukan doktor tapi you pakai juga sebab you nak. So benda ni sebenarnya semua orang pun tahu. Kalau doktor yang sebenar mesti kat klinik gigi. Klinik gigi yang berdaftar dengan doktor yang bertauliah lah. Alright. Selain itu, it's fake. Fake braces. Doktor tak akan buat di rumah, di hotel, di salon. Okay? So you, semua orang saya percayalah mesti semua orang ni tahu, boleh tengok kan. So you kena acknowledge lah benda tu. Doktor dia akan buat treatment di klinik yang berdaftar and dia pun mesti ada cert untuk dia menjalankan treatment. Okay? Okey, baik. Jawapan yang sangat membantu sebenarnya dan betul lah saya katakan tadi. Normally lah kan benda tu logik akal. Kalau orang buat dekat hotel, buat dekat rumah kita ke apa dengan tanpa prosedur yang betul, kita pun boleh menilai kan. Okey, tapi doktor, contohlah adalah orang cakap macam ni, kata, tapi saya tengok kawan saya buat okey je. Kawan saya ada yang pergi klinik gigi juga kan. Tapi tengok dia buat dengan yang orang yang bukan doktor buat ni sama je. Tak ada beza pun besi tu. Melekat je dekat gigi. Lagi cantik sikit, ada colour-colour lagi. So macam mana kita nak bagi orang kata nak tembak sekali kan. Persoalan-persoalan yang macam ni. Okay, actually it's different, okay. The consultation pun different. Contoh kalau orang yang datang ke klinik ni, kita akan check the whole mouth, kesihatan mulut dahulu. Alright. Kalau you ada masalah gusi, you ada lubang ataupun you ada gigi-gigi yang masalah, kita tak akan boleh proceed pun dengan rawatan braces ni. Kita kena clear dulu masalah lain. Sebab bila you pakai braces, masalah lain akan datang kalau you tak pandai jaga. Alright. Tapi kalau doktor pula, orang yang pakaikan fake braces kat luar ni, dia orang tak kisah. Asalkan you nak pakai, dipakaikan terus, on the spot pun ada. And basically cara pemakaian pun memang sebenarnya salah. Okay. And dia punya kedudukan gigi, kesihatan gigi, dia effect you punya gusi, memang macam-macam yang berlaku lepas you pakai fake braces tu. Awal-awal tu mungkin you kalau kita biasa akan boleh dapat okey ni awal. Beberapa bulan lepas tu dah tak okey lah. Orang dah mula takut lah. Takut gigi orang takut. Dia tahu dia buat salah. Macam mana ni? Sudah doktor nak marah ni. Macam mana aku dah pakai ni? Gigi aku dah start jadi ni. So memang lain. Awal-awal je dia macam sama sebab kita tak tahu, you tak belajar macam mana nak pasang dengan cara yang betul kan. So, macam mana you nak tahu kan beza dia semua tu. Tapi the first step is very crucial lah, means that you really have to go to the doktor yang tauliah lah. Kalau you jenis yang nak try tu agak bahaya lah. Sebab efek lepas tu memang saya dah jumpa banyak kes yang memang gigi rosak yang permanent damage. There's a lot of permanent damage that can happen when you wear fake braces ni. Yang kita akan bincangkan nanti. Okay. So tiba-tiba dia jadi macam nak excited, takut pada juga kan. Okay. Ni kita ada satu soalan daripada Instagram. Okay, ada yang tanya, doktor biasanya berapa harga nak buat braces ni? Tengok kadang-kadang ada sampai 7-8 ribu, betul ke? Ada. Okay, dia macam saya tadi, dia depends on type of braces yang you pakai. Yang paling biasa sekarang ada range different clinic, different doctor, different type of treatment, bukanlah different type, dia sama je tapi perjalanan itulah ya. So jadi dia selalunya start dengan 4,000 ke atas, depends. Ada yang braces 5,000, ada braces 6,000, ada braces 7,000. Depends on the type, the material, apa yang you nak lah. So dia memang ada macam tu, dalam range 4 hingga 8,000 tu ada. Tapi macam tu kat braces ni dia bukan pakai sekali, dia pakai untuk jangka masa yang lama. Dalam minimum setahun lebih hingga 2 tahun lebih. Selalunya macam tu lah, sebab kita nak betulkan gigi ni bukannya tarik terus. Tidak, dia ada ambil masa berbulan-bulan, bertahun-tahun supaya gigi tu tak betul lah, tidaklah merosakkan gigi tu. Okay, sebab tu treatment tu adalah lama. Jadi
nampak macam mahal, tapi sebenarnya kalau you buat betul-betul pun bulanan dalam 100 lebih ke 200 lebih sahaja. Sebenarnya lah. Nampak macam kan sebab total dia tu nampak mahal, tapi sebenarnya treatment ni lama. Jadi kita bukanlah bayar lamsam macam tu. Tidak. Tapi kalau you buat fake braces, you bayar contohlah fake braces yang murah 1 lebih 200 lebih ke kan. You buat kat hotel lah mana kan. Lepas tu you dah tak tahu mana orang tu pergi. And if whatever happen in your mouth, you dah macam mana? You nak salahkan siapa? Orang tu pun macam tak nak bertanggungjawab. Banyak kes macam ni. Saya dapat banyak kes macam ni. Yang memang dah rosak. Lepas tu dia kata, lepas tu saya tanya mana orang tu? Lepas tu dia kata, tak tahulah doktor. Dia pun tahu yang orang tu salah. Dia pun buat salah. Jadi last-last you akan ke doktor juga. And with a lot of damage in your mouth. Okay, so harga tu sebenarnya untuk long term. Bukanlah segelebuk macam tu. Okay. Ada lagi soalan dekat Instagram daripada siapa ni? Daripada Nurul Sakina. Okey, dia tanya, doktor, gigi saya ni jenis berlipat-lipat. Berlapis kot maksud dia. Okay. So, boleh ke pakai braces? Sebab saya nak cabut. Dia tanya. Okay. Okay, braces ni siapa yang nak pakai dia mesti saya cakap tadi kita kena check keadaan gigi you. Okay, first is kesihatan mulut lah. Kalau masalah gusi, masalah gigi berubah apa semua kena clear. That's number one. And then kita juga akan tengok you punya keadaan gigi. Semua orang masalah lain-lain dalam mulut. Ada orang pakai sebab dia jorang. Ada orang pakai sebab gigi dia nampak ada lubang-lubang. Maksudnya macam jarang. Ada orang sebab gigi berlapis. Okay, so semua orang lain-lain. So jadinya treatment plan juga berlainan. So contoh kalau lagi gigi berlapis, okay, and mungkin kita perlu buat cabutan untuk nak susunkan gigi tu. Semua orang lain. Ada orang cabut, ada orang tak cabut. Jadi benda ni yang kita kena discuss dengan doktor lah. The treatment tu. So kalau you ada masalah susunan gigi selalunya kita akan nasihatkan untuk pakai braces lah. Boleh. Tak dulu konsep. Yang penting you tahu masalah dalam mulut you and apa benda yang you boleh buat, braces ke ataupun treatment lain. Okay? Alright, faham. Okay, next soalan daripada Hishamuddin. Okay, dia tanya, ada tak yang tak boleh pakai braces? Maknanya kondisi gigi tak sesuai ke, keadaan penyakit ke, tak sure lah. Ada tu doktor? Ada, saya sebenarnya ada memang di klinik ada orang yang tak sesuai nak pakai braces kalau lagi-lagi kalau you ada masalah gusi. Okay, bila you ada masalah gusi yang kronik ni disebabkan karang gigi yang terlalu banyak dan lama ditinggalkan dalam mulut, gusi you akan bengkak. Bila gusi you bengkak dalam keadaan yang sangat lama, di-effect tulang kat bawah gusi tu. Jadi gigi kita ni dipegang oleh tulang. Okay, so bila dah lama sangat kotor dalam mulut and you biar and tulang-tulang lama akan turun. Gusi you akan bengkak. Jadi gigi you lama-lama dah tak kuat. So gigi yang tak kuat ni kita tak boleh nak tarik-tarik. Minta maaf sebab tu very important untuk pergi buat dental treatment every 6 months. Every 6 months you have to go to clinic. Ada masalah ke tak ada masalah ke check. Okay, then hilangkan masalah-masalah tu. Contoh ada kalaran gigi, cuci cepat-cepat supaya tak menjadi masalah gusi. Sebelum masalah gusi ni memang saya cakap lah dia boleh effect tulang kalau lama sangat you biar dia. So at this point nothing we can help. Sebab gigi you dah sokongan you dah tak kuat kan. Macam mana saya nak tarik gigi you? Nanti habislah goyang and tak boleh kuat balik. Faham ya? So keadaan tulang itu sangat important kalau nak pakai braces. Yang tu kita nak kena tengok lah. Yang tu yang bahaya tu kalau you pergi pakai kat luar. Cuba you bayangkan ada masalah gusi, alright, gusi buka-buka and then you pakaikan itu fake braces and ditarik dengan getah ke sana ke sini, you boleh bayang tak gigi jadi apa? Memang ada yang sampai terkeluar gigi ke sini, akar dia terkeluar. So many things can happen lah. So benda ni lah. So that's why kena check dulu, bukan main terus pakai. Kalau tak macam saya cakap tadi, dia boleh menyebabkan permanent damage tu lah. Okay. Banyak pula soalan. Ramai yang okay, soalan ni satu lagi daripada Insan. Okay, dia tanya kat
Kenapa ada setengah braces warna hijau, ada setengah Oh. warna kuning? Adakah warna tu memainkan peranan tahap gigi dia? Tidak. Okay, macam saya cakap tadi, braces ni dia punya treatment lama, setahun lebih, 2 tahun lebih. Jadi untuk yang jenis konvensional, dia untuk activatekan kita punya ni adalah dengan guna ada macam getah lah. Getah tu ada banyak colour. So every month if you come, you can change your colour. Even you can change a lot of colours, nak banyak colour, colourful ke apa boleh. Yang tu tak ada masalah, tak ada kaitan dengan treatment apa, maksudnya you staging ke apa, tidak. Kalau macam kat klinik saya contohlah saya ada 15 colour, you boleh pilih. You boleh pilih bulan tu nak colour apa, bulan depan colour apa. Macam tu. So dia, itu menarik sikit lah, okay. Itu yang tapi kalau colour ni lah yang macam jadi tarikan tu selalunya orang yang nak buat fake braces ni. Macam tu lah. Kita pun ada banyak masa lagi. Kan kita pun ada beberapa soalan. Cuma nak tanya lah doktor, kalau ni mungkin di luar topik sikit lah, sementara kita nak tunggu yang lain untuk ada yang nak join kita apa sebagainya. Biasanya apa servis yang biasanya klinik ataupun mungkin di dental place dia tawarkan kepada patient, dan apa sebenarnya rawatan-rawatan yang sepatutnya dilakukan oleh patient, tak kisah sama ada di klinik swasta ataupun klinik kerajaan. Maksudnya apa tu treatment yang ada di klinik lah? Maknanya apa yang patut kita ambil. Bukan pasal braces lah ni maksudnya bukan ni lah. Okay, basically dekat klinik macam saya klinik swasta, kita selalunya akan menawarkan treatment yang paling asas lah. Okay, asas selalunya ada kat semua tempat lah. Okay, which is tampal, cabut, cuci, 3 main ni memang ada lah. Alright, and then kita juga ada macam untuk estetik. Estetik ni ada orang buat whitening, veneer, composite veneer. Okay, ada juga rawatan akar untuk gigi yang lubang terlalu dalam tapi kita nak selamatkan dia, boleh buat rawatan akar. Okay, ada juga untuk buat crown, maksud gigi tu gigi tu dah tak banyak tu structure, jadi kita kena crown kan gigi dia. Ataupun gigi tak ada, kita nak ganti, ada kita boleh buat gigi palsu, kita boleh buat jambatan gigi ataupun dental bridge, ada juga implant, so many things lah sebenarnya. Termasuk juga satu lagi ialah yang ni lah, dia panggil orthodontic, iaitu braces. Ada juga. So these are the main treatment yang actually most clinic adalah, and dental place juga tawarkan treatment ni. Okay doktor, ni saya rasa soalan ni menarik juga di Facebook kita daripada Zarif Azli. Okay Dr. Halimah, misal kata saya dah pakai braces dan after 10 tahun gigi kembali sengit-dengit, boleh pakai sekali lagi tak? Okay, soalan dia. Okay, selalunya jadi sengit-sengit balik ni disebabkan oleh kita panggil relapse lah. Gigi kita ni ada memory, pandai gigi kita ni. So jadinya disebabkan tu kita lepas pakai braces, kita akan nasihatkan patient, bukan nasihatkan, macam wajibkan lah patient kena pakai retainer. Okay, retainer supaya retain gigi you tu berada di tempat yang kita dah buat tu lah. Alright, tapi tu ialah kalau dah lama kadang kita dah on off adalah gigi tu lari sikit-sikit. Kalau lari sikit-sikit tu saya cadangkan tak pakai pun tak apa. Tapi kalau very significant, dia macam tak tersusun ataupun gigi depan balik ke, boleh, tapi dengan syarat kita kena tengok balik keadaan gigi you. Macam saya cakap tadi, ketambuhan kesihatan gigi balik. Gigi okey ke tak? Tulang you okey ke tak? Kalau tulang you dah tak okey, you ada masalah gusi now, kita takkan buat lah. Tapi kalau semua okey, just nak betulkan sikit-sikit, tak ada masalah, boleh je. Nak pakai balik sekejap. Dia kena pakai retainer. So maknanya retainer tu memang kena pakai sampai bila-bila tu? Selalunya lepas buka braces dah siap, first 6 months kita akan pakai 24 hours. After 6 months maybe bakal masa tidur. And then maybe after that alternate day. Maksudnya malam esok aku pakai, malam ni aku pakai, tak apalah. Malam esok pula macam tu. Tapi kena pakai. Unless stable. Ada gigi yang macam okey je, tak berat, tapi ada yang gigi yang senang nak merenggang balik ke ataupun kepala gigi. Okay, faham. Okay, so ni ada next soalan daripada
khas berbuah Najib. Okey, berapa paling lama seseorang tu kena pakai braces? Ni mesti tak jaga makan ni. Lama ni. Paling lama tu sebenarnya treatment braces ni kalau macam biasalah kalau tak ada komplikasi apa, selalunya dalam tahun lebih ke 2 tahun lebih ke 3 tahun macam tu lah. Tapi depends lah. Kalau you tak pergi klinik untuk check, you pergi pun berbulan-bulan you tak pergi, so treatment jadi lambat lah nak siap. Tapi kalau selalunya kita akan nasihatkan sebulan sekali lah untuk dia datang untuk apa tu, kita panggil review lah braces you, and tukar-tukar getah, tukar wire semua, so that cepatlah siap tu. Tapi dia memang ada time frame lah, selalunya sebulan sekali selalunya lah. Tapi ada juga orang pakai sampai lama sangat tu, yang tu kena tengok balik lah treatment on the clinic tu. Kena tanyalah. Okay. So kita continue untuk soalan yang seterusnya. Okay. Apa sebenarnya kesan kepada orang yang pakai fake braces ni? Dia apa kesan dia? Nak dengar juga ni title. Okay, first when you wear braces, you akan mengalami susah untuk you nak cuci. Betul tak? Mau pakai braces yang tu yang paling malas sekali sebab lekat celah kan. Nak floss pun susah, nak berus pun selalu takkan kena 100%. Alright, so number one, bila you banyak plug accumulate dekat gigi you, dekat keliling gusi you, kalau dia melekat banyak dekat keliling bracket yang tampal satu-satu kan, kalau dia melekat banyak kat situ and dalam masa macam you tinggal di lama-lama, keliling gigi you boleh jadi lubang. Itu nombor satu. Okay, so bila you buka braces, you lubang-lubang. Tak cantik kan? Bila gigi elok jadi gigi dah rosak. Okay, that's number one. Kalau and then sebab susah nak berus, jadi apa tu plug-plug tu lekat kat gusi pula, dia boleh menyebabkan masalah gusi. Okay, masalah gusi ni macam saya cakap tadi lah, dia efek kat tulang. So jadi nanti gigi tu boleh longgar. Alright. Ada juga orang pakai fake braces ni, dia guna kita panggil power chain tau kat klinik. I tak tahulah getah yang dia panggil apa. Kalau dia macam nampak gambar bawah ni yang hijau ni, yang belah kanan bawah ni, hijau ni, nampak tak? Yang tu dia pakai power chain. Tapi bukan dengan cara yang betul, gigi tu dah ditarik jadi satu line macam tu. Faham tak? Jadi bila you pakai dengan cara yang salah macam tu, yang you tak belajar dengan tu, dia akan jadi you punya susunan gigi pun boleh efek. Dia jadi daripada elok pula dia jadi straight macam tu. Nak pergi mana straight beratur macam tu? Kan? So yang tu. Ada juga yang bila pakai sebab dia tarik sesuka hati sampai akar boleh terkeluar. Akar gigi tu boleh terkeluar. So you rasa macam boleh masuk balik tak akar tu? Mestilah tak boleh masuk balik. Ada juga pernah case dia punya wire tu, dia pakai wire yang tak tahulah, dia tak tahu material tau. When they do fake braces, dia orang beli barang-barang ni daripada tak tahu supplier mana. Okay, maybe tak tahulah, I don't know So barang-barang tu kita tak tahu selamat ke tak. Ada yang pakai mengalami macam alergi yang sangat teruk menyebabkan bibir habis bengkak. Tadi ada gambar tadi. Ada satu tu dia punya bibir tu jadi sangat bengkak sebab wire dia tu dalam tu tak silap saya dia ada plumbum ke apa. So you don't know all those. Okay. So macam ni kan Iliobrachon, maksudnya material dia punya yang dia pakai tu tak selamat untuk you pakai. So dia jadi macam a lot of ni lah, dia ada jadi ulcer, jadi bengkak, boleh jadi bernanah, and ada case yang masuk hospital lah sebab dah bernanah-nanah, dia jadi infection lah. Bahaya infection banyak-banyak ni dia boleh affect body, whole body pun boleh. Alright. So tengok tu akar dah nak terkeluar pun ada. Gigi straight tu beratur macam tu pun ada. Saya sendiri, saya dekat klinik saya ada banyak sebenarnya case fake braces datang and suruh kita buka lah. So bila buka ni kita akan nampak permanent damage. Ada yang gigi daripada elok straight. Okay, gigi kita contoh bawah dia macam ni kan. Bawah dia straight macam ni kan. Dia jadi macam ni. Ada ada yang gigi jadi terbaring macam ni pun ada. Okay, ada juga dia jadi macam tu lah, dia straight ke tepi. Okay, ada yang gusi sangat teruk, ada yang
gigi dia kena macam bertepek-tepek, so many things. So benda ni dia permanent damage and kita paling takut sekali kalau damage dia dekat gigi tu mati ataupun tulang you dah terhakis banyak sangat that kita tak boleh nak baiki. Padahal kalau tulang tu dah tak ada kan, gigi tu boleh permanently goyang tau. Jadi macam mana I nak betulkan? I tak boleh nak betulkan. Sebab you dah tak ada tulang tu macam you know. So itu yang bahaya tu, permanent damage yang kita tak boleh nak reverse balik. Yang tu sangat menakutkan lah. So benda ni bila ada kes yang sangat teruk tu, that's when you kena cabut lah gigi you. Kenalah cabut. Macam mana? Tak ada gigi lah. Tak ada gigi lah yang nak tumbuh dah. So saya cakap permanent damage untuk fake braces ni is not funny. Dia sangat serius lah untuk kita, lagi-lagi budak remaja tu. Budak remaja tapi you dah lose your teeth sebab you pakai fake braces tapi dah tak ada gigi lepas tu. Then what? Pakai gigi palsu. Terpaksa lah. Kan? Tak nak kan? So benda ni lah, awareness tu penting supaya kita tak sesuka hati buat something dengan gigi kita. Kena pergi tengok dengan doktor lah. Bukan buat fake braces macam tu. Okay? So, anda semua ingat fake braces ni bukannya benda biasa. Kalau tak kena tak apa, tapi kalau jadi kesannya sangat dan menyakitkan. Daripada gigi aja terpaksalah pakai gigi palsu betul? Kan infected. Okay. Ternyata ada satu soalan daripada saudara Azmi. Okay, saya nak tanya Dr. Halimah, kalau seseorang tu dah pakai braces hampir 6-7 tahun, sama-sama dengan 7 tahun ni kan, tu tak ada gigi ni, ada tak kesan buruk yang dia akan alami? Ada tu pakai braces pada 7 tahun betul? Kesan buruk ni selalunya kalau kita tak jaga dengan bersih lah. Okay. Time tu macam cakap selalunya 3-4 tahun tu maksimum, tapi you kena tengok balik lah treatment kenapa you pakai lama sangat. Kan sebab you tak pergi appointment ataupun masalah appointment daripada klinik. Yang tu you kena address lah. Sepatutnya you dah siap dalam 3-4 tahun tu, dah siap dah. Tapi yang ni depends. I'm not commenting anything, but you must see kenapa you tak buka-buka lagi tu. Adakah you punya dah buka-buka lagi? Tak siap, kenapa tak siap-siap lagi? Adakah sebab you ataupun appointment dari klinik lama sangat ke apa ke? Okay. Tapi kalau sebenarnya kalau you jaga bersih, you jaga bersih lah, betul bersih, tak ada masalah gusi, tak ada masalah nak berkalubang-lubang gigi, tak ada masalah lah untuk lama pun. Selalunya disebabkan oleh kebersihan. So membawa kepada masalah lain. Okay. So maknanya tak bagus lah untuk pakai braces untuk jangka masa yang lama ni sebenarnya kan? Tak juga tak bagus. Ada orang boleh jaga bersih, so tak adalah apa-apa sangat pun. Faham. Kalau yang tak jaga bersih pakai lama-lama tu banyaklah yang boleh merosakkan keadaan dalam mulut tu. Sebab tu dia cakap braces ni dia bukan untuk fashion. Sebab you susah nak berus. Kan kalau kita yang biasa yang pakai untuk ni pun macam Allah leceh nak berus, tapi you pakai untuk sesaja tu dia merosakkan lagi dalam keadaan gigi kalau you tak pandai jaga. And confirm lah braces ni memang tak jaga pun sebab you tidak diberitahu macam mana nak jaga gigi you dengan pakai braces. Betul tak? Pakai braces dia pernah dia hilang. Ni dia bagi getah gulung lah, gitu kan sendiri. Memang macam tu lah masalah fake braces ni. Okay, so that's not supposed to happen lah. Okay, tak? Ada soalan lagi. Okay. Nak tanya ke tak soalannya? Okay. Biasanya doktor, untuk pakai braces ni akan ada kesan-kesan sampingan tak? Yang ni yang macam sama yang saya cakap tadi tu lah. Kalau tak jaga bersih ataupun ni dia boleh menyebabkan masalah-masalah gusi and lubang-lubang tadi tu lah. And kalau tu lah basically kalau betul-betul you ikut yang doktor suruh, you jaga bersih and ikut appointment, selalunya okey. Tapi kalau you lari-lari kat situ boleh lah efek-efek tu. Tapi yang tu yang kita nak elakkan. Once pakai tu is actually kita kena jaga dia. Bukan like saja pakai. Dia jaga. Kalau di klinik saya, kalau you datang dengan keadaan kotor, saya akan paksa you cuci gigi. Sebab saya tak nak menyebabkan masalah gusi dekat you. Nanti efek treatment braces tu pula bila masalah gusi. Nanti gigi you goyang lah, macam mana?
So kan susah kan? Tentulah. Okey, faham. Okey, kita ada lagi lebih kurang 10 minit lagi. Okey, doktor. Apa nasihat doktor kepada mereka-mereka yang dah satu, yang dah berniat nak pakai fake braces? Okey. Yang kedua, yang dalam proses tengah pakai fake braces. Ataupun yang ketiga, dah terjebak ada pakai fake braces ni. Adakah kalau contoh yang dah terjebak ni kalau pergi try doktor, confirm lah memang kena kena baca habis. Apa nasihat doktor kepada mereka-mereka yang dah 3 jenis manusia ni, yang dah terniat, yang tengah proses, dia tengah terjebak. Apa nasihat doktor? Alright. Yang berniat tu hapuskanlah niat tu. Okey, tak payah nak pakai elok, pergi consult dengan doktor tu. It's okay, korang consult saja baru beberapa puluh ringgit saja. You consult on your ni shopping pun berapa banyak habis kan ni, like 60 kali consult takkan nak boleh. So consult dari situ, you tengok kesihatan gigi you semua. Kalau rasa nak buat fake braces tu tak payah stop it lah daripada permanent damage kan. You dah dengar I cakap kan, so many things happen. Okay, yang tu you all tak nampak. Sebab kita dah cakap kan, so dalam proses ni selalunya macam baru pakai ke apa kan, pergilah cabut cepat-cepat. Ada orang macam nak try dulu, tak apalah, tengoklah beberapa bulan kan. Tengoklah. Jangan buang siap-siap. Okay. Sebab kan just nak tahu, dekat klinik kita sterile all instrument. Kita sterile masuk autoclave untuk matikan kuman. Okay. So boleh bayangkan dia nak pasang kat gigi korang tu dia pakai barang apa, yang cuci macam mana, yang tak sterile. Kalau orang contohlah dia bukan pakai seorang kan, mestilah macam okay sebelumnya then what? Kalau orang tu ada masalah contohlah hepatitis B ataupun dia ada HIV yang sebelum tu, dia tahu ke? Dia tak tahu kan? Kalau yang COVID ni kan so macam benda ni, jangkitan ni dia tak tahu. Tiba-tiba you ada, nak salahkan siapa? Dia yang pergi. Alright, so instrument dia orang pakai tu tak sterile. Okay, and dia punya materials tu kiranya kita tak tahu selamat ke tak. So tak usahlah pakai. Okay, yang dah pakai tu dibuang cepat-cepat. Kita terus ke klinik gigi berdekatan. Mungkin akan dilepori oleh doktor tu. Dengar je lah. Kena dengar kat sini pun dah betul kan. Jadi cepat-cepat sebelum gigi you rosak, you dah tak ada tulang ke you, gigi you dah goyang ataupun kedudukan gigi you yang elok-elok, you dah tertarik sana sini, tarik sana sini, buang cepat-cepat. Lepas tu tengok balik keperluan, mungkin braces betul ataupun sebenarnya tak payah pakai braces pun, jaga bersih je gigi you. Betul tak? Sebenarnya kalau rasa macam berat lah braces ni, sebenarnya yang paling cantik dalam gigi ialah bila gigi you sihat. Gigi ni boleh tahan sampai mati ni. Kalau you mati 100 tahun, kalau jaga bersih dia ada kat situ. Dia no such thing maki aku tu mestilah maki aku tak ada gigi kan. Tidak, itu sebenarnya berlaku bila dia tidak jaga dengan baik. Jadi asalkan bersih walaupun kedudukan tinggi sikit-sikit, it's okay. One is so much better daripada you pergi pakai fake braces tu. Okay, yang penting is number one is always kesihatan kebersihan dalam mulut. Tak ada lubang, tak ada masalah gusi, is very good. So yang extra tu, if you have extra untuk buat braces yang betul lah. Okay. Okay. Ni ada satu kat Instagram, ni dia bukanlah soalan doktor. Tapi dia kata, saya pernah tengok dekat Astro cerita Halimah Jongang. Okay. Tapi Halimah ni cantik dia kata. Okay. Alright. Ada je kan. Okay doktor. Saya rasa kita pun dah lagi di weekend. Kita nak ringkaskan apa semua. Okay. Satu mungkin amaran, peringatan kepada doktor palsu di luar sana tu, apa kan amaran daripada doktor Bertoliah ni, apa amaran doktor kepada mereka yang menipu tu kan? Saya rasa boleh stop lah, janganlah buat this kind of business sebab dia merosakkan. Sebab any kind of business ni, kita nak business yang membantu ataupun macam beri apa tu,
kebaikan lah kepada orang. Kenapa you nak buat something yang merosakkan walaupun you already know that, tapi you ikut sebab trend and everything, ada demand, so you buat juga untuk dia. Actually it's not good lah kalau macam tu kan. So apa-apa yang bisnes yang kita buat ni, kita nak benda yang diredai, yang betul lah kan. Alright, so that's number one. If you are doing fake braces, please stop, sebab dia merosakkan gigi secara macam permanent damage yang you menyebabkan orang tu macam tu tau. And then masuk pocket, tak bagus lah macam tu, right? So please stop. And untuk yang rasa nak pakai tu, stop jugalah. Okay, please consult proper doctor, alright? And kalau you know, sekarang macam-macam, not only fake braces, fake veneer pun berlambak-lambak. And promotion dekat IG bukan calang-calang, kadang-kadang memang kalah klinik lain. Lagi sometimes even artists are doing it. So you kena pandai lah tengok, you kena pandai, janganlah macam buat je ikut saja trend, tidak. You must tengok betul-betul ini betul ke tak apa semualah. And lagi-lagi bab gigi ni, gigi kita ni kekalnya ada satu je. Kalau yang tu rosak tak ada dah. Minta maaf tak ada nak tumbuh lagi. Gigi kekal yang tu tak sama yang gigi palsu, tak ada nak kena pakai, tak selesa, so many things. So try lah, kita kena jagalah supaya gigi kita ni nak bagi dia sihat. Okay, so please jangan buat fake braces. Okay, saya rasa Amara ni macam nampak ganas tapi rasa macam insaf pula kan. Marah kan? Okay, barat orang luar takut tapi jadi insaf pula kan. Okay, jadi saya rasa itu sahaja kita punya perbincangan pada hari ini. Dan pastinya saya rasa banyak persoalan-persoalan yang dapat kita rungkaikan. Alhamdulillah kita pun terima banyak soalan daripada penonton kita di Instagram, di Facebook, Twitter semua bertanyakan soalan, dan kepada mereka yang susah sempat jawab, tak apa, nanti boleh je komen dekat Facebook, nanti kita akan minta doktor untuk reply dan sebagainya lah. Okey doktor, so mungkin lepas tengok live ni rasa macam nak buat je lah biasa dengan Dr. Halimah ni. Kat mana nak cari Dr. Halimah ni? Biasa jumpa dekat YouTube je, kat YouTube je. So kat mana nak jumpa Dr. Halimah? Cakap pasal YouTube, nanti boleh apa-apa untuk macam you cakap YouTube tadi kan. So kita ada YouTube dan Terpilih, bolehlah tengok kat situ, kita share a lot of information about kesihatan gigi lah, not only braces, not only fake braces, a lot of things, okay. So boleh tengok kat situ. Kalau yes, kita ada buat braces. Braces ni I have to tell you that you have kena pergi dekat tempat yang terdekat. Sebab you kena lama kan treatment dia. So contoh you kena pergi klinik yang useless lah, maksudnya untuk pergi setiap bulan, tak jauh sangat supaya possible. Nanti I nak buat kat sini lah, tapi sebenarnya duduk jauh, nanti susah nak datang, so it's always susah lah nak datang tu. So nanti yang tu yang jadi lama sangat tu treatment. Okay, so cari tempat yang dekat. Alright, kalau dekat klinik kita dekat Shah Alam, kat Seksyen 7, jadi bolehlah datang untuk insyaAllah lah. Kita ada juga promosi braces yang mampu milik lah. Sebelum datang check dulu apa-apa. Saya cakap tadi number one is always check kesihatan gigi okey ke tak dulu. Kalau tak okey, kita kena buat yang tu dulu. Kalau okey then dia lah. Okey doktor. So saya rasa tajuk kita hari ni memang sangat menarik dan dapat dikupaskan pun dengan sangat menarik, penjelasannya begitu orang kata mudah difahami, tak ada dah begitu bahasa-bahasa orang perubatan kan. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Halimah yang merupakan dentist dan juga founder sendiri di Capital Dental Place Shah Alam. Dan terima kasih juga kepada Dr. Halimah dan juga tim kerana sudi bekerjasama dengan Muslim Volunteer Malaysia sebagai rakan korporat yang pastinya banyak membantu untuk segala program-program anjuran Muslim Volunteer Malaysia. Okey, baiklah. Dan of course, terima kasih juga kepada Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai kerana sponsor untuk segmen kita pada hari ini, yang mana Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai ni membantu mereka-mereka yang ada masalah-masalah kesihatan mental seperti depression,
anxiety dan sebagainya. Kita faham kan doktor kan, sekarang pun isu-isu depression anxiety ni antara isu yang besar juga di kalangan rakyat Malaysia. Dia tak kira usia, tak kira muda, tak kira tua, ramai yang orang kata diujilah dengan penyakit macam ni. Jadi kepada anda, boleh dapatkan rawatan di pusat pakar psikologi jiwa damai. Dan insyaAllah kita akan teruskan lagi segmen solution anak muda ni dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik bersama dengan peneliti jemputan yang pastinya memang bidang mereka untuk kita rungkaikan segala persoalan yang mengganggu kan, yang menjadi orang kata menjadi ketakutan anak muda di luar sana, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi masa akan datang. Terima kasih Halimah untuk hari ini. Jadi kepada anda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.